Kuliah Aqidah. Kita masih lagi berbincang Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah sesi yang pertama kita pada malam ini. Selepas sesi kita ditukar daripada selepas subuh setiap minggu ketiga, ditukar kepada selepas maghrib dan bersambung nanti insya-Allah selepas isyak. Ini adalah kuliah akidah. Sesiapa yang ada soalan, ada pertanyaan, insya-Allah kita akan buka nanti selepas salat isyak. Sebelum salat maghrib ini, insya-Allah saya akan menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Tapi bagi sesiapa yang ada soalan yang panas dan sudah terbakar, yang tak boleh tunggu selepas isyak, boleh tanya terus insya-Allah. Ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita peluang untuk memperbaharui akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana lafaz perkataan akidah itu akarnya adalah ain, qaf dan dal. Akad iaitu ikatan, iaitu kontrak. Kita ni biasa memperbaharui akad kita, menambah akad kita dengan orang lain. Tetapi kadang-kala kita terlupa untuk memperbaharui akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini sama-sama kita teruskan kuliah kita, kuliah akidah. Kita masih lagi berbincang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang dipanggil sebagai sifat wujud. Sifat wujud. Kita sudah pun melihat banyak bukti berkenaan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sesi yang ini adalah sesi terakhir kita berbincang berkenaan dengan sifat wujud ini. Tapi sebelum itu saya nak menutup sifat wujud ini dengan memberikan rumusan sedikit berkenaan dengan perbincangan kita tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan keburukan berlaku di atas muka bumi ini. Kita dah bincang panjang, banyak soalan yang sudah diutarakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kenapa diizinkan keburukan berlaku di atas muka bumi ini? Soalan ini ditanyakan bukan setakat oleh orang bukan Islam, tetapi kadang-kadang orang Islam sendiri bertanya soalan ini. Saya tidak mampu untuk mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan. Cukuplah apa yang sudah disampaikan. Hari ini saya nak sampaikan rumusan dan beberapa poin sedikit sebelum kita tutup dan beralih kepada topik yang lain. Kita bertanya kepada golongan etis ini yang menuduh bahawa kepercayaan kita tentang Tuhan itu tidak konsisten. Kerana kita kata Tuhan itu Maha Pengasih tetapi mengizinkan keburukan, maka Tuhan yang kita percaya itu sebenarnya tidak wujud. Itu kata-kata mereka. Itu tuduhan mereka kepada kita. Tapi ada satu soalan yang kita tanya kepada mereka. Bila kamu kata sesuatu itu baik atau buruk, kayu ukur apa yang kamu gunakan untuk mengatakan sesuatu itu baik ataupun buruk? Kenapa membunuh orang yang tidak bersalah itu salah? Kenapa berzina itu salah? Kenapa mencuri itu salah? Kayu ukur kita apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kayu ukur kita untuk mengatakan sesuatu itu salah ataupun betul, apakah kayu ukur kita? Akal? Akal ke? Sudah tentu bukan. Kita ada kayu ukur yang lebih tinggi, iaitu syarak.
wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa sesuatu itu betul ataupun salah, baik ataupun buruk daripada kayu ukur yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Sekarang ni soalan kita kepada golongan etis ini yang mengatakan bahawa di dalam alam ini banyak keburukan. Kita tanya kepada dia, bila kamu kata ada keburukan, macam mana kamu rumuskan sesuatu itu buruk dan sesuatu itu baik? Kayu ukur apa yang kamu gunakan? Sebab kamu tak guna wahyu, betul tak? Kamu guna apa? Kita nak tanya dia orang. What is good and what is evil? Macam mana kamu mentakrifkan benda itu baik ataupun tidak baik? Sebab dia kata, kalau awak jatuh sakit, itu evil, itu keburukan. Sekarang kita tanya kepada dia, kenapa kamu kata sakit itu satu keburukan? Bagi pandangan kami sebagai umat Islam, sakit itu ada faedah dan ada peranan dan ada hikmah dia. Kamu katakan bahawa sakit itu tidak baik dan buruk. Kenapa? Kita tanya dia. Kayu ukur apa yang kamu gunakan? Rasa-rasanya apa kayu ukur dia? Tak maaf saya belum warm up dulu, kita terus dah gear 4 Kita nak kena cepat sebab benda ni dah lama kita bercakap tentang bab ni. Saya nak beralih. Jadi saya nak tutup dengan poin ni. Macam mana? Apa kayu ukur yang mereka gunakan untuk kata sesuatu itu baik ataupun buruk? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini. Terus terang saya katakan mereka tidak ada kayu ukur yang bersifat sejagat. Sejagat itu maksud dia universal, yang kena pada semua keadaan, semua tempat dan semua waktu. Kita ada. Membunuh orang yang tidak bersalah itu sejak zaman Nabi Adam AS sampailah ke hari kiamat, ia dipanggil sebagai kejahatan. Berzina itu sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampailah ke hari kiamat nanti, ia tetap adalah satu keburukan. Sedekah sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah ke akhir zaman nanti, ia tetap dipanggil sebagai kebaikan. Sebab kayu ukur kita satu, ia bersifat sejagat, ia bersifat universal, ia tidak bertukar-tukar kerana tukar tempat ataupun tukar waktu. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita tanya kepada mereka apa kayu ukur mereka, dan kita dapati bahawa mereka tidak ada kayu ukur yang sabit, yang bersifat sejagat, yang bersifat tidak berubah-ubah. Saya telah pernah melihat satu perdebatan. Perdebatan ini berlaku di United Kingdom, di Britain, antara orang Islam dengan seorang gay, homoseksual. Dia cabar umat Islam. Dia kata, buktikan kepada aku homoseksualiti ini ataupun gay ataupun perlakuan liwat itu sendiri adalah satu keburukan. Dia tak percaya pada Tuhan, tapi dia minta kepada umat Islam untuk buktikan kepada dia dan jelaskan kepada dia kenapa liwat itu salah. Sedangkan ada persetujuan antara dua pihak, dia kata. Yang A, lelaki A setuju, lelaki B pun setuju. Jadi apa salahnya di situ? Dia tanya umat Islam tu. Sebab dia kata sudah ada persetujuan. Apa salahnya? Umat Islam tu jawab kembali. Mudah saja jawapan dia. Dia pun tanya soalan juga. Dia kata, apa pandangan kamu terhadap sumbang mahram? Dia kata. Sumbang mahram ni incest. Perlakuan seks antara keluarga, na'udzubillah min zalik, yang bukan suami isteri. Tiba-tiba gay tersebut marah. Dia kata, that is something ugly. Dia kata, itu satu benda yang buruk. Jangan kamu samakan liwat dengan incest. Dia kata, jangan kamu samakan homosexuality, gay dengan sumbang mahram. Sumbang mahram itu buruk, sumbang mahram itu teruk. Orang Islam tu pun jawab balik, tapi kalau ada persetujuan antara mereka, apa masalahnya? Terus gay itu terkedu, dia tak boleh jawab. Dia marah. Kita lihat di situ, dia tak ada kayu ukur yang sejagat. Dekat sini, dia guna satu kayu ukur. Dalam kes ni, dia guna kayu ukur yang lain. Ini dalam bahasa Inggeris dipanggil double standard. Double standard ni, awak guna dua ruler yang berlainan panjang pendek dia, berlainan ukuran, untuk mengukur dua perkara yang berbeza. Mana boleh begitu? Ini dipanggil double standard, tidak adil. Bila bab gay, dia kata asal ada persetujuan maka tak ada masalah. Tapi bila masuk bab sumbang mahram,
Dia kata walau ada persetujuan tidak boleh. Nampak? Itu tidak konsisten. Tidak konsisten. Kerana hakikatnya mereka sebenarnya tidak ada kayu ukur. Mereka tidak ada yardstick untuk mengukur satu itu baik atau jahat. Ahli-ahli falsafah mereka berusaha untuk mengeluarkan jawapan-jawapan. Antara jawapan yang mereka keluarkan, okeylah, kita gunakan sakit ataupun nikmat sebagai kayu ukur sesuatu itu baik ataupun buruk. Kalau sesuatu itu mendatangkan kenikmatan, maka dia baik. Dan jikalau sesuatu itu mendatangkan kesakitan, kesengsaraan, kesusahan, maka ia buruk. Masalahnya di sini, di dalam Islam, bila berlaku perzinaan, katalah mereka menggunakan kontraseptif, mereka menggunakan kondom, ya, tidak membawa apa-apa penyakit. Sekarang ni kita tanya kepada mereka, apakah yang akan membuatkan perzinaan itu buruk ataupun salah? Sebab di sana mungkin orang-orang yang berzina kata kami tak sengsara pun, kami buat ni secara bersetuju, tidak ada paksa memaksa, dan masing-masing mendapat nikmat. Masing-masing mendapat nikmat. Tapi kita tanya dia balik, perbuatan zina ini, adakah dia memporak-perandakan keluarga, memporak-perandakan institusi kekeluargaan, memporak-perandakan masyarakat, perhubungan kekeluargaan? Dia akan jawab, it depends. It depends ni terpulanglah kepada pandai ke tak pandai kamu nak tutup kamu punya perbuatan tu. Jadi kita lihat di sini, dia punya kayu ukur tu tidak jelas dan terapung-apung. Kita lihat di Amerika Syarikat, mereka berpegang kuat kepada human rights, hak asasi manusia. Manusia bebas untuk hidup. Kita tak boleh senang-wenang untuk mengambil nyawa orang lain. Mereka kuat memperjuangkan hak asasi. Tapi bila mana sahaja mereka ada agenda kewangan atau agenda ekonomi, mereka jumpa minyak di negara orang lain, mereka jumpa harta di negara orang lain, maka secara tiba-tiba kayu ukur hak asasi manusia itu roboh dan hilang. Boleh saja mereka bunuh siapa yang mereka nak, boleh saja mereka hancurkan negara sesiapa yang mereka nak hancurkan, dan they don't care, mereka tidak kisah. Baru-baru ni salah seorang pemikir Islam kita, Profesor Tariq Ramadan, dia diinterview oleh Democracy Now. Saya tak pernah lihat dia bercakap secara bersemangat begitu, tapi baru-baru ini mungkin dah terlalu marah. Dikatakan apa yang Amerika Syarikat sedang lakukan sekarang ini, Amerika Syarikat sedang sibuk menjelajah negara-negara Arab untuk menjual senjata kepada negara-negara ini supaya diteruskan proses destabilization. Destabilization ni apa? Untuk menghilangkan kestabilan dan terus memporak-perandakan antara negara-negara Arab. Dia jumpa negara Arab A, dia jual senjata kepada A. Dia jumpa negara Arab B, dia jual senjata kepada B. Dia jumpa negara Arab C, dia jual senjata kepada C. Dan dia nanti akan mencetuskan peperangan antara 3 ataupun 4 ataupun 5 negara-negara yang membeli senjata daripada mereka. They don't care. Mereka tak kisah. Mereka ini hipokrit dengan, sebab mereka tak ada kayu ukur. Pada mereka, apa saja yang mendatangkan kemaslahatan kepada negara mereka, maka itu adalah baik. Walaupun membunuh orang, walaupun beratus ribu, berjuta anak-anak kita di Syria, di Iraq, di Libya, di Afghanistan telah mati dibunuh, mereka tak kisah. Sebab kayu ukur baik dan salah mereka tak wujud. Sebab itu pentingnya pembelajaran akidah ini. Sebab daripada awal kita sudah ajar anak-anak kita, Allah melihat, Allah kata benda ini salah, Allah kata benda ini betul. Kita sudah ada kayu ukur yang mantap, yang sabit, yang kekal. Cuba bayangkan awak buang kayu ukur ini, habis porak-peranda masyarakat. Kita tak tahu lagi apa yang salah, apa yang betul. Nak hukum orang pun dah tak boleh hukum dah. Sebab mungkin pada dia apa dia buat betul. Siapa kita nak hukum dia? Ni sekarang ni orang cakap macam itu selalu. Siapa ustaz nak menghukum saya salah? Pada pandangan saya tidak salah. Baru-baru ni mendiang Kasim Ahmad, rupa-rupanya dia ada penyokong-penyokong daripada orang-orang yang bercakap di jalanan
yang tidak ada pendidikan agama yang kita lihat sebagai teratur. Contoh orang seperti ini, kalau tak perlu cek tak perlulah ya, di YouTube, nama dia Lepat. Dia orang berambut dreadlock dan dia bercakap tentang agama. Dia bercakap tentang agama dan dia mengatakan bahawa saya menziarahi jenazah Kasim Ahmad dan saya melihat jenazahnya bercahaya-cahaya. Itu saya tidak kisah sangat. Yang saya takutkan dan bimbangkan adalah dia seolah-olah menjustifikasikan, membenarkan apa yang dilakukan, yang dikatakan, yang ditulis oleh mendiang Kasim Ahmad. Apa kayu ukur yang digunakan? Kalau semua orang bebas bercakap tanpa kayu ukur, dia menolak hadis, apa kayu ukur yang digunakan untuk menolak hadis? Betul tak? Sebab tu kayu ukur ni penting. Kita pergi doktor, doktor pun ada kayu ukur. Dia ukur orang ni sakit ke sihat. Kalau tak ada kayu ukur, semua orang sakit ataupun semua orang sihat. Sakit jiwa pun sama juga, ada kayu ukur. Kalau tak ada kayu ukur, semua orang gila ataupun semua orang tidak gila. Semua orang ada gangguan mental ataupun semua orang tidak ada gangguan mental. Sesiapa saja boleh tuduh sesiapa ada gangguan mental sebab tidak ada kayu ukur. Jadi kita tanyalah kepada dia orang, kamu keluarkanlah satu kayu ukur yang konsisten. Kalau kamu setuju dan kamu yakin bahawa kamu tidak ada kayu ukur yang konsisten, maka apakah hak kamu untuk menghukum apa yang berlaku di atas bumi ini sebagai buruk ataupun baik? Apa hak kamu? Kalau kayu ukur kamu tidak sejagat dan kamu setuju ia tidak sejagat, maka apa hak kamu untuk menuduh ini buruk, ini baik? Anak-anak kecil yang meninggal kena kanser itu buruk, budak-budak kecil yang sihat-sihat adalah baik. Tidak semestinya. Kalau kita lihat kisah dalam Suratul Kahf, Nabi Khidir alaihissalam, dia melihat, minta maaf ada ulama kata Nabi, ada kata bukan Nabi ya. Ada panggil dia Khidir, ada panggil dia Nabiullah Khidir ya. Jadi itu perbezaan pandangan antara ulama. Dia nampak seorang budak yang sedang bermain-main. Dia ambil budak itu dan dibunuh budak itu. Nabi Musa marah. Nabi Musa kata, mengapa engkau lakukan satu perkara yang keji? Kenapa tak keji? Sebab budak itu tak bersalah. Tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberitahu kepada Nabi Khidir ataupun Khidir alaihissalam bahawa budak itu dia akan jatuh kafir, dia akan cuba mengkafirkan kedua ibu bapanya bila dia dewasa nanti. Maka kematiannya itu adalah untuk menyelamatkan dia dan lebih baik untuk budak itu daripada dia terus hidup. Tapi bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan, dia akan katakan apa Nabi Khidir buat itu salah. Betul tak? Kalau kita guna kayu ukur mereka, mereka akan katakan apa yang Nabi Khidir buat itu adalah satu jenayah yang sangat besar. Sebab itu kita harus bersedia. Serangan-serangan yang datang daripada puak-puak ni akan semakin banyak dan semakin keras dan semakin kasar. Dan mereka tidak akan sembunyi-sembunyi lagi dan beralas-beralas lagi. Mereka akan lontarkan serangan-serangan. Contoh, baru-baru ini juga seorang wanita bernama Siti Kasim. Saya kena sebut nama-nama mereka sebab mereka ini sudah jadi public figure. Ini bukan masuk sesi umpatan. Ini kita kena tahu apa kata mereka. Pribadi mereka kita serahkan kepada Allah. Kita tidak menghukum pribadi mereka, keikhlasan mereka kita tidak tahu. Tetapi apa yang mereka sudah utarakan, dia kata apa? Dia kata apa yang Nabi Ibrahim buat itu, kalau tidak silap saya ya, apa yang Nabi Ibrahim buat itu, iaitu nak sembelih anak dia sendiri, adalah satu perkara yang tidak patut. Macam mana kita nak pertahankan sebagai orang Islam? Kita nak guna kayu ukur apa? Saya tanya awak sendiri sekarang ni. Awak baru dapat anak, awak nak sembelih anak awak tu. Macam mana kita nak pertahankan kalau kita tidak menggunakan kayu ukur agama? Boleh tak kita pertahankan perbuatan itu hanya dengan akal? Boleh tak kita pertahankan perbuatan itu dengan kayu ukur apa kita nak pertahankan? Mereka kata ini melanggar hak asasi. Apa punya bapa yang nak bunuh anak dia, yang baru dapat anak nak bunuh anak dia? Gila ke apa? Dia orang tanya begitu. Macam mana kita nak jawab? Sebab tu saya kata, zaman untuk kita berkata, sudahlah ustaz, percaya sajalah, jangan banyak tanya. Zaman itu sudah berakhir dan sudah berlalu.
Zaman itu sudah berakhir dan sudah berlalu. Sebab apa? Sebab fitnah mereka sudah tersebar luas di kalangan masyarakat. Kalau dulu tak ada masalah, mungkin dekat daerah Kuala Lumpur saja. Tetapi sekarang ni sudah tersebar luas. Kita khususnya para asatizah dan para murid harus ambil serius benda ni dan harus bertanya dan berfikir soalan-soalan ni. Sebab sebelum kita tanya, mereka akan tanya dulu. Kalau kita tidak bersedia, kita akan kelihatan tak ada jawapan dan kita sendiri kelihatan tak faham apa yang kita percaya. Dan bila benda itu berlaku, mereka akan tuduh kita pengikut buta. Mereka akan tuduh kita orang yang percaya buta, orang yang hanya ikut-ikut tanpa faham. Akhirnya lebih ramai lagi anak-anak muda yang tidak tertarik untuk mendalami ilmu agama. Jadi soalan-soalan ini harus ditanya dulu daripada orang-orang beragama. Sebelum mereka tanya kita tanya dulu. Macam mana kita nak jawab benda tu? Sebenarnya taklah susah mana kan? Kita tahu cerita dia. Kita tahu itu hanyalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan suruh Nabi Ibrahim bunuh anak dia Ismail. Allah hanya setakat nak uji betapa jauh keyakinan dan tawakal dan kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia sanggup mengorbankan apa sahaja. Itu saja, bukan Allah suruh bunuh anak dia. Mana ada dalam sejarah Islam Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan human sacrifice. Human sacrifice ni apa dipanggil sebagai korban manusia. Tidak ada. Itu hanya acah-acah sahaja. Sebelum Nabi Ibrahim sembelih anak dia, Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat untuk bawa seekor kambing yang gemuk sebagai ganti. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim sudah berjaya. Dia sudah berjaya buktikan bahawa, ya Allah, untuk kamu aku sanggup lakukan apa saja, ya Allah. Sebab aku yakin apa saja yang datang daripada engkau itu baik, walaupun aku tidak faham. Walaupun aku tidak memahaminya, aku yakin ia adalah baik. Nabi Ibrahim sudah berjaya. Tapi bagi orang yang tak percaya benda ni, macam mana kita nak convince dia? Di sinilah masalah dia. Dan dia sibuk untuk serang kita. Dia kata, sekarang ni buktikan kenapa benda ni bagus. Buktikan kenapa Khidir nak bunuh budak tu. Kenapa Nabi Ibrahim nak bunuh budak tu. Buktikan. Jelaskan kepada kami. Sebelum kita jawab soalan tu, kita kena tanya dia dulu. Kita kena setuju dengan kayu ukur yang sama dulu. Baru kita boleh bercakap. Di situlah kita bawa dia kepada akidah. Sebab bila berdebat, berbincang, nanti dia akan perasan bahawa dia pun tak ada kayu ukur, maka kita kedepankan kayu ukur kita. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, sesuatu itu dipanggil baik ataupun buruk bukan kerana akal yang mengatakan ia baik ataupun buruk. Sesuatu itu dikatakan baik ataupun buruk kerana Allah yang katakan benda itu baik ataupun buruk. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak katakan benda itu baik ataupun buruk, ia tidak dikira sebagai baik ataupun buruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperkara lagi, apabila mereka mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud kerana banyak keburukan di atas muka bumi ini, kita katakan kepada mereka, hujah yang kamu gunakan ini adalah hujah yang berbentuk emosi. Ia bukanlah hujah yang berbentuk rasional. It's not a rational argument. Dia emotional. Kalau betul Tuhan pengasih penyayang, kenapa berlaku benda ni? Kenapa berlaku benda tu? Dia very emotional. Sedangkan mereka ni berlagak seolah-olah mereka ni memegang tampuk akal. Seolah-olah mereka yang paling bijaksana, yang paling logical, yang paling rasional. Tetapi bila sampai bab ni, dia jadi emosi pula. Ini hujah emotional. Hujah emotional. Macam mana kita nak beritahu seorang budak-budak kecil, anak kecil, kita nak bawa dia pergi dentist, kita nak bawa dia pergi jumpa doktor gigi. Macam mana untuk kita beritahu kepada dia, ni pertama kali dia nak pergi, dan dia tahu pergi doktor gigi itu sakit. Macam mana kita nak beritahu dia bahawa pergi doktor gigi ini baik? Sedangkan dalam minda dia sudah bersedia untuk sakit. Dia kata apa benda yang baiknya? Kan? Saya hanya akan sakit, saya hanya akan susah. Itu hujah budak-budak, betul tak? Sebab budak-budak dan kanak-kanak ni dia tak dapat nampak jauh. Kalau kita sekarang pergi dentist, tak adalah takut sangat walaupun kita tahu mungkin akan sakit. Sebab kita nampak kebaikan dia, kita nampak hikmahnya.
Tapi budak-budak dia mungkin nangis, dia mungkin tak nak pergi, dia mungkin tak nak kena injection. Sebab dia tak pandang jauh. Dia tak pandang apakah kebaikan yang datang daripada kesakitan yang sebentar. Samalah juga dengan golongan etis sekarang ini. Mereka berhujah dengan hujah emosional. Dia tak nak fikir jauh, dia tak nak pandang jauh, dia hanya nak lihat kesengsaraan yang berlaku ni sebagai keburukan. Dia tak nak lihat apakah di sebalik kesengsaraan itu. Sedangkan dia sendiri tahu dalam hidup dia, banyak benda yang dia tak suka, hakikatnya baik untuk dia. Dia tahu benda tu. Tapi bila sampai bab Tuhan, dia emosi. Dia berdendam dengan Tuhan, dia marah dengan Tuhan. Ini kita bongkar mereka punya inkonsistensi, betapa tidak konsistennya mereka. Sekejap cakap lain, sekejap cakap lain. Dia paksa kita untuk gunakan akal, tapi bila kita suruh dia gunakan akal, dia jadi emosional. Ini yang kita pening kepala kadang-kadang. Seperkara lagi strategi mereka. Strategi mereka untuk buatkan umat Islam hilang kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menyenaraikan segala benda-benda yang pada pandangan mereka itu buruk. Dia senaraikan orang sakit, kekotoran, keburukan, kesengsaraan dalam dunia ni terlalu banyak disenaraikan berjela-jela. Sampailah seolah-olah kita menganggap bahawa dunia ini penuh dengan kesengsaraan sahaja. Seolah-olah kita menganggap bahawa semua orang menghadapi kesengsaraan itu secara total. Semua kita menghadapi kesengsaraan yang sama. Semua kita ada sakit yang sama, susah yang sama, penat yang sama, kesempitan hidup yang sama. Dia gambarkan seolah-olah begitu. Sebab tu bila orang baca, orang jadi, betul juga ustaz kenapa Allah macam gini? Dia tanya macam gitu pula. Sebab strategi dia apa? Dia tumpukkan semua. Macam kita lah. Kita bila marah dengan isteri kita, kita keluarkan semua keburukan dia. Kan? Sampai orang yang luar dengar seolah-olah ingat isteri kita ni buruk sahaja. Itu bila orang tengah emosi kan. Yang baik semua dia lupakan. Sama juga isteri marah dengan suami, komplain dengan kawan-kawan, seolah-olah suaminya itu tidak ada kebaikan langsung. Suami saya ni selekeh lah ustaz, misai tak tahu nak cukur ustaz, kat rumah pakai kain ustaz. Ya Allah, perut dia terkeluar ustaz. Ya Allah ustaz, tak tahu kemas rumah ustaz, tak bertanggungjawab ustaz. Buruk semua dia keluarkan. Gambaran dalam minda orang apa? Teruk betul suami dia ni, tak guna betul, tak ada harapan betul suami dia ni. Sebab apa? Bila kita emosi, kita hanya melihat dengan satu mata saja. Sama ada mata kebaikan ataupun mata keburukan. Sama juga orang yang terlalu cinta, dia cerita semua baik kan, buruk tak dicerita langsung. Begitulah juga tidak jujurnya manusia kadang-kadang dengan Tuhan. Kita bila ditimpa musibah, bila kita ditimpa masalah, yang kita sebut dekat lidah kita selalunya adalah keburukan. Kenapa Allah timpakan saya begini ustaz? Kenapa Allah begini ustaz? Kenapa Allah begitu ustaz? Segala kebaikan yang Allah buat pada dia semua dicampak dalam tong sampah. Begitulah sifat kita sebagai manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Itu Allah tanya kita. Allah tanya kita dan Allah tanya jin. Mana satukah daripada nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Bila Allah dah tanya soalan macam gitu, Allah nak beritahu kita nikmat dia lebih banyak daripada kesusahan yang diberikan. Cuba baca suratul Rahman. Setiap yang Allah sebut tentang nikmat, dia tanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi ada seorang ustaz dekat Malaysia ni, pakar tafsir ya, dia beritahu saya bahawa perkataan ala'i itu bukan hanya bermaksud nikmat, dia juga boleh bermaksud kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab termasuk dalam ayat-ayat suratul Rahman itu ayat-ayat azab. Dan selepas disebut ayat azab itu, Allah tanya soalan yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi dia kata tak mungkin ala itu bermaksud nikmat sahaja, boleh juga bermaksud kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ayat ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan? Wahai golongan jin dan manusia, jikalau kamu mampu untuk menembus lapisan-lapisan langit, maka tembuslah. Sesungguhnya kamu tidak mampu kecuali dengan kekuasaan. Kemudian apa Allah sebut? Yursalu alaikuma syuwazum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghantar kepada kamu petiran-petiran api dan kamu tidak akan mampu melawan Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu tidak akan mampu menang. Kemudian Allah kata apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Jadi perkataan Allah itu juga boleh bermaksud kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata pada mereka, kamu ni terlalu emosi. Bila kamu emosi, kamu mengumpulkan segala keburukan yang kamu nampak dan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu buruk saja semua perbuatan dia. Maka kamu sudah tidak adil dan kamu tidak jujur, kita kata kepada mereka. Kalau betul kamu nak berbincang, kamu nak berdebat dengan kita, kita kena ada kejujuran. Kita kena ada keadilan dan kita kena ada standard yang kita setuju bersama. Kamu tak boleh melompat-lompat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, pukul apa kena berhenti? 8? 7 3. Lagi 2 minit Lagi 7 minit. Okay. Sebagai rumusannya, keburukan yang berlaku di atas muka bumi ini adalah untuk tujuan kebaikan yang lebih besar. Segala keburukan yang berlaku di atas muka bumi ini berlaku untuk menunaikan tujuan yang lebih besar. Kita kasih contoh mudah lah. Contoh mudah, kita semua pergi tandas buang air. Ada siapa yang dekat sini suka najis yang keluar daripada tubuh dia? Tak ada orang suka. Tapi kita tahu tujuan buang air itu apa. Kita tahu, kita pergi ke tandas, kita mengeluarkan sesuatu yang buruk, walaupun proses itu bukanlah satu proses yang kita seronok. Tak tahulah ada yang seronok ke duduk masuk dalam jamban, masuk dalam toilet, kita tidak tahu. Ada juga orang kata dia seronok. Ustaz, saya masuk tandas Ustaz, banyak ilham yang saya dapat. Saya masuk tandas, macam-macam idea keluar dalam otak saya Ustaz. Ada juga orang yang cakap macam itu. Tapi rata-ratanya orang malas nak pergi tandas. Pergi tandas ni bukan satu perkara yang menyeronokkan. Tapi kita faham, sebab kita tahu kalau tak pergi tandas, masalah lebih besar akan berlaku. Begitulah rumusan kehidupan atas muka bumi ini. Jadi saya harap selepas ini ibu-ibu, ayah-ayah di sini, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang di sini sudah mampu untuk menjawab soalan ini. Kalau jumpa orang-orang yang baru ditimpa musibah, baru ditimpa tragedi, dia terkeluar daripada mulut dia soalan-soalan seperti ini. Kenapa saya Ustaz? Kenapa saya Allah timpakan macam ini? Awak dah boleh jawab insya-Allah. Awak dah boleh tolong selamatkan iman orang. Ada orang yang sampai nak bunuh diri sebab tak jumpa jawapan bagi soalan-soalan ini. Dia tanya orang, dia tak dapat jawapan. Sebab dia mengharapkan kehidupan yang baik, tetapi tiba-tiba Allah tukar kehidupan dia 180 darjah. Dia terkejut dan dia tak boleh terima. Ada juga orang-orang yang dah sampai umur 70 tahun, 80 tahun. Kehidupan yang Masya Allah, Tabarakallah. Orang yang kuat pergi masjid. Tapi bila ditimpa musibah di akhir-akhir hidup dia, hilang kepercayaan kepada Allah. Ini yang paling saya takutkan sekali. Sebab apa? Sebab soalan ni tak tanya dulu. Dia terlalu yakin. Dia rasa dia orang masjid, dia dah tahu semua jawapan. Tapi bila ditimpa musibah, terus termenung. Tak nak makan, tak nak minum, tak nak bercakap dengan anak-anak. Bila tanya, saya rasa Allah tak ampunkan saya lah Ustaz. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya tak tahulah, saya tak naklah, tak payah dah semayang-semayang ni Ustaz. Luluh jantung saya bila dengar seperti itu. Saya baru jumpa sebulan lepas. Sangat kasihan. Saya tak tahu apa nak cakap. Tapi Alhamdulillah kita dapat duduk bincang. Saya tanya dia apa masalah dia. Rupa-rupanya dia ada harapan yang tidak tertunai. Dia ada harapan lagi yang dia nak capai tapi tidak tertunai. Dia ada harapan bagi anak-anak dia, bagi isteri, bagi rumah, bagi diri dia yang tidak tertunai. Dia anggap benda tu akan ditunai, tetapi tiba-tiba Allah tukar, Allah jatuhkan dia sakit. Dia ingat dia akan sihat dan meninggal. Rupanya Allah sakitkan dia. Maka dia terkejut dan dia tidak bersedia untuk itu. Dia tak terima dan dia marah. Menjadi persoalan kita. Atuk hari-hari pergi masjid, semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar, semayang isyak, semayang subuh, semayang maghrib, semayang isyak. Bila baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu apa yang dihadirkan dalam hati itu? Bila tangan mengangkat takbir Allahu Akbar, Allah itu yang paling penting. Allah lah tujuan hidup aku. Allah lah segala-galanya. Apa yang kita faham bila kita sebut seperti itu? Bagaimana boleh jatuh sampai begitu? Dia bukan orang berumur saja. Ada anak-anak muda, belasan tahun, 20 tahun. Lagi banyak impian dalam hidup. Baru nak start hidup,
kan, belum kahwin, kan, budak pandai pula tu, dia harap-harap dapat kerja bagus, tiba-tiba kena accident memory loss, kadang ada memory, kadang datang memory, depression. Saya kata benda ni bukan untuk nak bercakap tentang mereka. Kita bertanya soalan, kalau perkara itu berlaku kepada kita, adakah kita bersedia? Kalau sesuatu yang kita sangat takut dan sangat benci berlaku menimpa kita, bagaimanakah keadaan hati kita? Sebab tu bila kita minta Allah, Allahumma ya salam salimna, wahai Tuhan kami, selamatkan kami. Apa itu yang diselamatkan? Apa yang kita minta supaya Allah selamatkan? Bukan tubuh kita, sebab tubuh kita akan mati. Apa yang kita nak minta Allah selamatkan? Harta kita akan hilang, akan pergi. Yang kita minta Allah selamatkan adalah hati kita. Kalau hati tak selamat, lain benda kalau selamat pun tidak ada gunanya. Jadi kita bila minta Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah lindungi aku, yang pertama sekali kita minta Allah lindung hati kita, supaya jangan sampai bila tragedi berlaku tergelincir kita, iman kita tergelincir. Mungkin sebahagian tidak melihat betapa pentingnya sesi seperti ini, tapi bila sudah berlaku nanti kita akan teringat kembali. InsyaAllah saya doa pada Allah untuk diri saya sendiri dan semua yang berada di sini, sebab kita semua akan hadapi tragedi dalam hidup, sama ada kita nak ataupun tak nak. Tragedi yang kita semua akan hadapi adalah kematian. Adalah kematian. Bila kematian datang, kesakitan kematian itu, adakah hati kita masih bertaut dengan Allah, atau kita marah dengan Tuhan, atau kita merasa susah untuk meninggalkan dunia ini? Itu kita doa sama-sama supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita. InsyaAllah selepas solat Isyak nanti saya akan sambung dan kita akan beralih kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mukhalafatuhu lil hawadithi, dan kita akan juga sentuh sifat qidam dan baqa kalau sempat, insya-Allah. Dan kalau sesiapa ada soalan selepas ini, harap duduk sebentar, boleh tanya terus dan saya akan jawab soalan itu kalau saya tahu, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'an, Allahumma arzuqna ilman nafi'an, Allahumma arzuqna ilman nafi'an, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya lebih jelas insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, seperti yang dijanjikan, kita sambung kuliah akidah kita. Telah kita mulakan tadi sebelum Isyak. Kita akan beralih kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas kita berbincang tentang sifat wujud, kita akan berbicara berkenaan dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadithi. Saya faham biasanya mengikut urutan Allah wujud, qidam, baqa, baru kita berbicara berkenaan mukhalafatuhu lil hawadisi. Tapi saya dapati untuk mempermudahkan proses memahami dan mengajar, saya lihat mula dengan mukhalafatuhu lil hawadisi lebih mudah untuk kita faham qidam dan baqa. Sebab qidam dan baqa itu adalah sifat hawadis. Hawadis itu siapa? Ni kita nak cerita pada malam ini. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala mukhalafatuhu lil hawadithi, dia itu berbeza dengan hawadith ataupun al hawadithi. Al hawadith adalah perkataan jamak ataupun plural bagi singularnya ataupun mufradnya yang dipanggil sebagai al hadith. Al hadith itu kalau kita terjemahkan secara zahir, ia bermaksud yang baharu. Apa yang dimaksudkan baharu di sini? Segala yang selain Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebagai alam ini bersifat hadithun. Apa makna hadithun? Hadithun adalah perkara yang pernah didahului oleh ketiadaan.
Dia pernah didahului oleh ketiadaan. Maksud dia pernah tidak ada. Segala perkara yang pernah tak ada dulu dia tak ada, sekarang dia ada, itu dipanggil sebagai hadithun. Lawannya adalah qadimun, yang tidak pernah didahului oleh ketiadaan, iaitu Allah. Allah tak pernah tak ada. Dia bukan dulu tak ada, lepas tu ada. Kalau dulu tak ada, lepas tu ada, itulah dipanggil sebagai hadithun. Dia salah satu perkataan untuk alam. Bila kita sebut alam itu apa? Kita boleh kata alam itu hadith. Ia baharu. Apa maksud baharu? Ia wujud selepas dulunya tiada. Ia wujud selepas dulunya tiada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ulama kita berbincang berkenaan dengan perkataan sesuatu di situ. Bila kata tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu? Betapa detail dan perincinya para ulama kita. Betapa detail dan perincinya kita ini sebagai umat Islam sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Apakah sesuatu itu? Sesuatu itulah yang dipanggil sebagai al-hadith, perkara-perkara yang baharu. Kita nak tahu apakah sifat perkara-perkara yang dipanggil sebagai hawadith. Apakah sifat perkara-perkara yang dipanggil sebagai alam? Sifatnya apa? Kalau kita buka kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama Melayu kita, buku yang bertajuk Baquratul Amani. Siapa kat sini pernah belajar Baquratul Amani? Yang ditulis oleh Pak Dail. Pak Dail pada tahun 1907 ataupun 1917, saya tak pasti mana satu date dia, minta maaf. Boleh nanti saya pastikan. Buku tu sudah hampir 100 tahun. Tetapi kualiti ilmiah ulama kita 100 tahun lepas world class, berkelas dunia. Dan kitab Baquratul Amani itu, kalau tidak silap saya, dia diajarkan juga di surau-surau dan di masjid-masjid, maksudnya untuk orang awam juga. Dan salah satu perbincangan awal dalam kitab Baquratul Amani itu adalah satu topik yang dipanggil sebagai Al-Maqulat Al-Asharah. Al-Maqulat Al-Asharah. Al-Maqulat Al-Asharah ni apa benda? Al-Maqulat Al-Asharah ini adalah ciri-ciri semua makhluk. Ciri-ciri yang dimiliki oleh semua makhluk. Dikatakan ada 10. Dikatakan ada 10. Apakah sifat itu? Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak ada ciri-ciri 10 ini. Kita biasa tahu sifat Allah yang 20, tapi sifat makhluk yang 10, yang semua yang dikatakan makhluk mesti ada 10 sifat itu. Yang pertama sekali, ini agak complicated sedikit. Selepas ni saya nak cerita benda yang agak berat sedikit. Jadi saya harap kita bersedia ya. 10 cirinya, yang pertama sekali dipanggil Al-Jauhar. Saya rasa orang Johor familiar dengan perkataan Jauhar. Sebab memang asal Johor itu daripada perkataan Jauhar. Jauhar itu bermaksud, salah satu maknanya permata. Jauhar. Tetapi bila digunakan dalam istilah ilmu akidah, perkataan jauhar itu bolehlah secara mudah untuk kita jelaskan sebagai sesuatu yang belum diberikan sifat kepadanya. Contoh mudah beginilah ya. Jauhar benda ini adalah cawan. Jauhar benda ini adalah cawan. Sifatnya pula dia berwarna putih. Dia diperbuat daripada seramik. Itu sifatnya. Sebab sifat boleh berubah-ubah. Awak boleh tukar color dia jadi hitam, boleh tukar dia jadi merah, tapi hakikatnya adalah cawan.
Itu salah satu makna jauhar. Jauhar adalah di mana sifat duduk di dalamnya. Sifat putih duduk dengan cawan. Sifat putih tak boleh berjalan sendiri. Boleh tak awak kata, Ustaz, saya nampak putih, Ustaz? Yalah, putih kat mana? Putih je, Ustaz, saya nampak putih. Dekat mana? Apa benda yang putih? Dia mesti ada jauhar dia. Cawan yang putih. Cawan itu dipanggil jauharnya. Putih itu dipanggil sifatnya. Jadi setiap perkara yang memerlukan kepada sifat, maka benda itu dipanggil sebagai jauhar. Sifat putih, hitam, merah, kelabu, besar, kecil, kurus, panas, itu dipanggil sifat. Jauhar, tak apa. Jauhar ni nanti dalam sesi akan datang saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian 9 yang berbaki, yang dikatakan makhluk itu mesti memiliki ciri apa yang dipanggil sebagai al-kam. Kam ni apa? Kuantiti. Makhluk itu dia bersifat, dia ada kuantiti. Kuantiti dia, maksud dia kuantiti diperkata sebagai tafsili, infisali ataupun ittisali. Dia boleh dipecah-pecahkan. Satu makhluk tu bila kita kata manusia itu dia boleh dipecah-pecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Dia ada jumlah. Kita boleh cakap tentang dia berkenaan dengan kuantiti. Sebahagian pemikir mengatakan bahawa nombor 1 tu dia adalah akar kepada semua nombor. Kalau tak ada nombor 1, semua nombor tidak ada. Jadi sebab itu jumlah bermula dengan nombor 2. Sebab nombor 1 itu dia tidak memerlukan yang lain untuk dia wujud. Tetapi nombor 2 perlu pencantuman antara 1 dengan 1, jadi 2. Nombor 3 perlu 1, 1, 1, jadi 3. Nombor 4 perlu 1, 1, 1, 1, jadi 4. Tapi 1 tidak memerlukan selain daripada dirinya sendiri. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat wahdaniyah. Itu nanti kita cerita nanti. Disebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa. Kemudian dipanggil sebagai kaif. Kaif ni, benda ni agak complicated sikit. Saya beri secara rambang saja dulu ya. Kaif ini dia punya kualiti dia. Itu dipanggil sebagai kualiti dia. Kemudian beralih kepada aina. Aina itu dipanggil tempat. Setiap yang makhluk itu mesti bertempat, memerlukan tempat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan tempat. Kemudian dipanggil sebagai mata. Mata itu bila. Maksudnya waktu. Sesuatu yang dipanggil makhluk, dia mesti berwaktu. Dia mesti terikat dengan waktu. Betul tak? Kita semua, ada tak makhluk yang tidak terikat dengan waktu? Semua makhluk terikat dengan waktu. Kerana dia dulu tak ada, lepas tu ada. Itu waktu dia tu. Dia terikat dengan waktu. Kita dah jauhar, kam, kaif, aina, mata. Kemudian apa yang disebut sebagai al-wad'u. Al-wad'u itu duduk keadaannya. Katalah Ustaz Nudros sedang ada dalam keadaan duduk. Dia mesti ada keadaan. Makhluk itu tidak boleh wujud tanpa keadaan. Keadaan apa? Berdiri ke? Duduk ke? Tengah berlari ke? Tengah diam ke? Tengah bergerak ke? Dia mesti ada keadaan dia. Sebab keadaan ni dia berubah-ubah. Adanya itu pada waktu itu bagaimana? Sebab itu dia panggil keadaannya. Itu dipanggil sebagai al-wad'. Ada juga dipanggil sebagai an-nisbah. Nisbah ni penisbahan. Kita semua ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala mesti boleh dinisbahkan kepada satu perkara yang lain. Contoh, saya adalah anak kepada bapa saya. Betul? Saya adalah guru kepada sebahagian murid saya. Contoh begitu. Dia adalah kawan kepada dia. Dia boleh dinisbahkan. Boleh dinisbahkan. Kemudian ada yang dipanggil sebagai yaf'al. Sesuatu makhluk itu dia mesti dalam keadaan melakukan sesuatu atau diperlakukan sesuatu kepadanya. Benda ni dia agak berat, agak complicated sikit. Tak apa, kalau tak faham tak apa, letak tepi dulu. Cuma saya nak beritahu bahawa benda ni dibincangkan oleh para ulama kita di bumi Melayu ini. Sebab nak faham benda itu apa, makhluk itu apa. Salah seorang ulama bumi kita ni, Ustaz Zaidi Abdullah nama dia.
Dia tulis kitab itu, dan dia pernah dia tulis kitab berkenaan dengan Maqulatul Asyarah itu dalam salah satu bab dalam kitab dia. Dia kata Maqulatul Asyarah ini boleh digunakan untuk menjadi rangka fikir sains ataupun fizik. Dia kata very interesting. Tapi kalau kita tengok akarnya sebenarnya datang daripada Aristotle. Aristotle yang menggunakan lafaz ini, ya. Dia dipanggil categories, the 10 categories. Tapi ulama kita menerima sebab benda ni benda betul dan benda baik. The 10 categories of Aristotle, ulama kita panggil Al-Maqulatul Asyarah. Ini menunjukkan bahawa para ulama kita dan juga para ulama Melayu kita ni tidak sombong. Di mana saja ada kebaikan, kita akan ambil manfaat daripadanya. Kita tak akan tolak. Walaupun ia datang daripada orang bukan Islam. Contoh sekarang ni lah, kita gunakan sains. Banyak penemuan sains hari ini ditemui oleh orang bukan Islam. Kita tidak ada masalah. Yang menjadi masalahnya adalah apabila kita ambil pandangan mereka dalam bab akidah yang berkaitan terus dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita tidak perlu ambil daripada mereka. Sekarang ni sifat-sifat makhluk, sifat-sifat alam ini, apa yang dipanggil sebagai alam, apa yang dipanggil sebagai makhluk, itulah dipanggil sebagai hawadis. Baik, bagi siapa yang pening tadi tentang 10 tadi tu, kalau pening kepala tak ada masalah, saya rumuskan jadi 3 saja. Sifat makhluk itu, yang dikatakan makhluk, dia terikat dengan 3 perkara. Dia terikat dengan 3 perkara. Atau mungkin ada makhluk yang hanya terikat dengan 2, ada makhluk yang mungkin hanya terikat pada 1. Tapi mesti terikat dengan salah satu 3 perkara ini. Apakah 3 perkara itu? Yang dipanggil sebagai hadis, yang dipanggil sebagai makhluk, dia mesti bertempat, dia mesti berwaktu, dan dia mesti berjisim. Saya ulang lagi sekali, ya. Yang dipanggilkan sebagai makhluk itu, dia bertempat, dia berwaktu, dan dia berjisim. Sebab 3 benda ni dia tidak boleh terpisah. Dia tidak boleh terpisah. Saya nak tanya soalan ni. Bila kita kata waktu tu apa benda sebenarnya? Jangan kasih saya seerti, ya. Waktu tu zaman ustaz, itu seerti, saya tak nak dengar tu. Saya nak penjelasan. Kalau tak nak jawab pada saya tak apa, jawab pada diri sendiri. Dalam hati, cuba teka apa ni? Bila kita kata waktu tu apa benda waktu ni? Bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan waktu, apa maksudnya tu? Nanti saya akan berikan tukilan-tukilan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah yang bersepakat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala la yahwihi makanun wala zaman. Allah itu tidak terikat dengan waktu maupun tempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita kata waktu itu apa benda waktu? Ini adalah satu misteri kehidupan sebenarnya. Ahli fizik pun berbincang tentang konsep of time and space. Siapa yang pernah dengar pasal Einstein, kan? Einstein dia terkenal dengan dia punya relativity theory, dan juga apa yang disebut sebagai time space continuum. Benda ni kita rasa asing, kita rasa benda ni macam tak ada kena-mena dengan kita umat Islam. Salah besar tu, saya kata salah besar. Kenapa saya kata salah besar? Sebelum Einstein bercakap berkenaan dengan space and time continuum, sebelum Einstein bercakap tentang theory of relativity, Imam Al-Ghazali sudah terlebih dahulu bercakap tentang benda-benda tersebut dalam kitabnya Tahafutul Falasifah, yang jaraknya lebih berapa ratus tahun Imam Ghazali dengan Einstein. Beratus-ratus tahun Imam Ghazali dengan Einstein. Tapi kita bila dengar teori-teori macam ni, kita memang terus shut down. Kita kata ni apa benda ni, daripada orang kafir mana ni. Kita tak payah tahu lah ustaz daripada Einstein. Saya percaya Allah ada, sudahlah. Tak boleh macam itu. Kalau awak kata macam itu, awak dah merendah-rendahkan kajian para ulama kita sendiri. Awak dah katakan bahawa Imam Ghazali buang masa. Awak dah kata Imam Ghazali merapu-rapu seorang-seorang. Bukan merapu. Itu adalah kajian yang dilakukan Imam Ghazali. Tapi kajian dia of course dia bukan scientific, bukan empirical, tetapi secara rasional. Dia menggunakan Al-Quran dengan Sunnah dan menggunakan kekuatan akal dia, dan dia merumuskan bahawa waktu dan tempat tidak boleh dipisahkan. Saya dah kata benda ni berat. Jangan takut. Kalau tak faham tak ada masalah. Jangan benci saja. Itu masalah dia. Bila tak faham sesuatu jangan tolak. Kita hadam dulu. Kalau tak boleh hadam juga boleh tanya saya. Okey? Apa maksud waktu dengan tempat ni tidak boleh dipisahkan? Apa takrif waktu tadi kita tanya? Yang disebut sebagai time ni apa maksud time? Kalau kita buka kitab Syarah Aqaid An-Nasafiyah oleh Imam Taftazani,
Dia menukil satu pandangan takrifan waktu daripada pandangan ahli falsafah Islam. Mereka mengatakan bahawa waktu itu adalah ukuran pergerakan benda. Ukuran pergerakan benda. Susah juga nak faham ni Ustaz. Kita kasih contoh. Macam mana kita bilang sekarang ni dah petang, dah malam, dah pagi. Kita mengukur pergerakan matahari. Cuba satu hari matahari tak bergerak. Semua jam kita berhenti bergerak. Macam mana kita nak tell time? Betul tak? Matahari berhenti bergerak, semua jam kita pun berhenti bergerak. Boleh tak kita bilang waktu? Tak boleh. Sebab waktu itu berkait dengan pergerakan benda. Pergerakan matahari, pergerakan jam ke, pergerakan air ke, kita ukur dengan pergerakan air ke, pergerakan pasir ke. Dulu orang pakai hourglass tu, jam pasir tu. Bayangkan kalau pasir tu berhenti, dia tak bergerak, matahari tak bergerak. Kalau tidak ada pergerakan, tidak akan ada waktu. Macam nak ukur? So tak? Matahari bergerak, bulan bergerak. Kita mengukur bulan pun dengan pergerakan bulan. Ini bulan, ni anak bulan. Sebab apa? Bulan kecil, bulan besar, full moon. Ni dah setengah bulan. Mengikut pergerakan bulan. Jadi waktu itu adalah ukuran pergerakan sesuatu. Masalahnya, sesuatu tidak boleh bergerak kecuali kalau dia bergerak di dalam ruang. Betul tak? Boleh tak sesuatu itu bergerak tanpa ruang? Dia mesti ada ruang. Dia mesti ada space untuk dia bergerak. Jadi nampak tak kaitan antara waktu dengan ruang tadi? Ruang tak boleh wujud tanpa waktu, dan waktu juga tidak boleh wujud tanpa ruang. Dan waktu dan ruang tidak ada erti kewujudannya kalau tidak ada benda. Sebab yang bergerak itu benda, dan benda itu bergerak di atas dataran lapangan ruang. Kalau nak faham makhluk, itulah makhluk. Semua selain Allah, sama ada tiga-tiga atau salah satu daripada tiga-tiga ni, atau ada dua daripada tiga ni. Sebab malaikat kita susah nak kategorikan dia di mana. Malaikat terikat dengan waktu, of course dia terikat dengan waktu. Malaikat terikat dengan ruang, of course dia terikat dengan ruang. Kalau tak terikat dengan ruang, malaikat berada di mana-mana. Kita boleh kata begitu. Ya, malaikat boleh ada di sana, boleh ada di sini dalam masa yang sama. Boleh ke begitu? Ini bab saya wallahu alam dulu. Jadi malaikat ni ada susah sikit kita nak kata. Tapi yang penting, malaikat dulu pernah tak ada, dia diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya malaikat juga terikat dengan waktu. Tapi kita tak boleh juga nak kata malaikat tu benda. Bolehkah kita ukur malaikat? Bolehkah kita ukur berat malaikat, panjang malaikat, pendek malaikat? Jadi sebab tu saya kata, dia mesti ada salah satu daripada tiga itu. Terikat dengan waktu, terikat dengan ruang, atau terikat dengan sifat kebendaan, benda. Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh berkait dengan salah satu ataupun semua daripada ketiga-tiga ini. Bila dikata Allah Subhanahu Wa Taala mukhalafatuhu lil hawadithi, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza dengan makhluk, berbeza dengan hawadith. Apa itu hawadith? Perkara-perkara yang terikat dengan tempat, waktu dan benda. Bila kita nak kata benda tu, senang kata berjisim lah. Ada jisim. Ya, di benda berjisim. Berjisim ni maksud dia apa? Dia ada panjang, dia ada dalam, dia ada lebar. Bolehkah kita kata Allah ada panjang, ada dalam, ada lebar? Tak boleh. Boleh kita kata Allah Subhanahu Wa Taala ada kat situ, atau Allah Subhanahu Wa Taala ada kat situ? Allah ada dekat kanan, Allah ada dekat kiri, Allah dekat belakang, Allah dekat depan, Allah kat atas, Allah kat bawah. Kita tak boleh kata begitu kecuali secara kiasan. Bila kita kata Allah dekat dengan kita, itu bermaksud secara kiasan. Allah lebih dekat daripada tulang, daripada urat nadi kamu. Adakah maksudnya Allah ada dekat dalam leher kita? Sudah tentu tidak. Itu adalah bahasa kiasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Nawawi kata, apabila kita menadah ke langit minta doa, bukan bermaksud Allah ada dekat atas.
Tu maksudnya sebab hujan turun daripada sana, sana tempat rahmat turun. Maka kita minta daripada Allah rahmat. Sebab kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kat atas sana, bumi ni bulat. Orang yang duduk dekat bawah bumi, Allah dekat bawah pula bagi dia. Betul tak? Kalau kita nak kata Allah dekat atas, kita tunjuk bahagian atas, Allah kat situ. Maksudnya Allah tak ada kat situ. Sedangkan bumi ni bulat, kita tak perasan benda tu. Kalau benda bulat, atas, bawah, depan, belakang dia sama. Di mana atasnya bumi ini? Bumi ini bukan mendatar. Kalau mendatar bolehlah kita kata atas. Kalau bulat, atas kat mana? Atas awak adalah bawah bagi orang yang duduk dekat bawah bumi. Betul tak? Dia bulat kan? Kita dekat atas, yang duduk dekat bawah sini, atasnya kita adalah bawahnya dia. Setuju tak? Assalamualaikum. Boleh kita teruskan? Ke dah heavy sangat ni, kita tukar topik dah. Boleh Faham tak begitu? Sebab tu bila kita main tunjuk Allah di atas lah, di bawah lah, tak boleh macam itu. Nanti kita tengok kata-kata para ulama kita berkenaan dengan arah, tempat dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi siapa yang ingat, saya pernah bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai' ghairahu." Dalam riwayat yang lain qablahu, dalam riwayat yang lain ma'ahu. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala itu wujud dulunya dan tidak ada selainnya itu bersama dengannya. Tidak ada yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Ataupun tidak ada sesuatu pun yang sebelum Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dulu tidak ada yang dipanggil sebagai ruang, tidak ada yang dipanggil sebagai waktu, dan tidak ada yang dipanggil sebagai benda. There was no time, there was no space, there was no matter. Sebelum Allah cipta alam ini, tidak ada waktu. Macam mana nak bayangkan itu tak ada waktu? Kita pun pening kepala nak bayangkan, Ustaz, macam mana boleh ada kewujudan tidak ada waktu, Ustaz? Allah tak ada waktu. Allah ni dah berapa lama, Ustaz? Tak boleh tanya macam itu. Soalan itu salah. Sama juga salahnya soalan Allah di mana? Sama-sama salah soalan tersebut. Hadis jariah, seorang hamba wanita yang bertanya Allah, yang Rasulullah, dikatakan Rasulullah tanya dia Allah di mana, itu ulama hadis banyak yang mengkritik tentang lafaz hadis tersebut. Kerana ada hadis lain yang dalam situasi yang sama, Nabi tak tanya di mana Allah. Nabi tanya dia, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Atashhadina an la ilaha illallah wa anni Rasulullah? Adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah? Maka para ulama kita mengatakan bahawa hadis yang lebih tepat dalam keadaan itu adalah hadis ini. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang suka ambil hadis yang ganjil ini. Ulama juga mengatakan ni hadis ganjil. Dia ada banyak illah. Illah ni ada benda yang tak kena dengan hadis tu. Maksudnya periwayatan hadis, bukan hadis Nabi. Periwayatannya itu ada problem. Mungkin rawinya terlupa, mungkin rawinya terguna lafaz yang tersilap sikit. Sebab kalau nak tengok lafaz lain, pertentangan. Dikatakan bahawa situasinya satu kali saja berlaku. Macam mana boleh ada dua lafaz? Satu, di mana Allah. Yang satu, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku Rasulullah? Mana satu yang betul? Jadi kita lebih cenderung kepada berpegang kepada hadis yang nombor 2 ni. Nabi tanya hamba wanita tersebut, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah? Maka wanita itu mengangguk, mengatakan ya. Itu sebenarnya, itu yang kita ambil. Hadis itu kita lebih cenderung untuk berpegang pada hadis. Bukan saya nak kata hadis satu itu palsu, tidak. Tetapi ada persoalan yang besar oleh para ulama hadis itu sendiri, dan of course sudah tentu para ulama akidah. Ya. Jadi hadis ini jelas mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala wujud, dan dulu tidak ada apa-apa yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi sesiapa yang belajar fizik dekat sini, tolong dalami tentang konsep time and space ini. Dalami tentang konsep time and space ini, kita akan dapati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, susahlah Ustaz nak faham benda yang tak ada waktu ni. Macam mana boleh tak ada waktu?
Mana boleh sesuatu ni, keadaan alam yang tidak berwaktu ni Ustaz, saya tak boleh nak faham benda ni. Baik, untuk mempermudahkan sedikit kita, macam mana kita nak terima? Bukan mungkin nak faham, nak terima saja dulu bahawa benda ni tidak mustahil dan dia memang berlaku pun. Wujudnya sesuatu tanpa memerlukan waktu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya soalan. Bila kita kata waktu, boleh tak kita kata bahawa waktu itu sama dalam semua keadaan, semua alam memiliki waktu yang sama? Betul ke? Saya rasa kebanyakan ataupun mungkin semua akan kata sudah tentu tidak. Waktu ni pun dia ada berbeza-beza dia. Saya kasih contoh mudah. Kita semua pernah bermimpi. Dan kita semua pernah menjelajah macam-macam dalam mimpi kita. Kadang-kadang mimpi itu Masya Allah Tabarakallah, pergi jalan sana, jalan sini, jumpa orang sana, jumpa orang sini. Ada orang mimpi kahwin, beranak semua dalam mimpi itu. Tapi bila tersedar bangun, rupanya dia baru tidur setengah jam. Soalannya, macam mana kejadian yang berlambak-lambak tu boleh berlaku dalam setengah jam je? Betul tak? Sedangkan dalam satu saat, apa benda yang boleh berlaku? Satu saat, sebut Allah lah, dah habis satu saat. Sebut Allah 60 kali, 1 minit. Boleh tak sebut Allah 1000 kali dalam masa satu saat? Dalam dimensi waktu yang lain, boleh. Samalah macam tadi. Dalam mimpi tu macam-macam benda berlaku dalam setengah jam. Dalam alam realiti, 30 minit tu hanya beberapa perkara saja yang boleh berlaku. Macam mana kita nak faham benda ni? Tengok Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Satu malam je. Satu malam pergi ke Baitul Maqdis. Siap boleh solat dengan para Nabi. Lepas tu naik ke langit. Betul tak? Jumpa pula Nabi-Nabi. Pergi syurga, pergi neraka dalam satu malam je. Nabi dah masuk dimensi waktu yang berbeza ke? Ada riwayat-riwayat yang mengatakan Rasulullah pulang kembali selepas Isra Mi'raj tu, dia punya katil tu, tilam dia tu, panas badan dia tu belum hilang lagi. Maksudnya cepat. Tapi macam-macam pengalaman yang dilalui. Jadi ini soal dimensi waktu. Ada lagi satu lah mungkin saya boleh kasih contoh. Tapi contoh ni mungkin nak percaya-percaya, tak nak percaya tak ada masalah. Tapi saya rasa ramai pernah dengar cerita macam ni. Orang tersesat masuk hutan. Dia tersesat masuk hutan, orang semua cari tak jumpa-jumpa. Dah 3 minggu hilang dalam hutan. Rupanya kena colek dengan makhluk lain. Hantar askar, hantar anjing, hantar polis, semua tak jumpa. Mustahil tak nampak. Lalu kat tempat yang sama, tak nampak. Ni banyak kes. Saya rasa semua pernah dengar cerita seperti ini. Nak kata ni cerita tipu, mustahil. Sebab cerita ni satu dunia ada cerita benda ni. Orang Melayu ada cerita ni, orang India ada cerita ni, orang putih pun ada cerita ni. Biasanya orang yang lepas keluar daripada dicolek oleh makhluk tu, dia akan berikan kita statement-statement yang seolah-olah waktu dia berbeza dengan waktu kita. Kan? Dia akan cakap apa? Oi, dah 3 minggu aku tak balik. Aku rasa macam 2-3 jam je aku dekat dalam, dia kata. Bila keluar, oi, dah 3 hari. Tengok date, dah 3 hari dah lepas. Tapi bila dekat alam bunian ke, alam jin ke, wallahu alam dekat mana dia tu masuk tu, dia rasa sekejap. Macam mana tu? Perkara yang berlaku macam-macam yang dirasakan dalam, hanya boleh berlaku dalam 2-3 hari di alam manusia. Tapi dia merasakan bahawa aku dekat sana sekejap je. Aku jumpa tempat cantik, aku nampak lelaki handsome, perempuan cantik-cantik, semua pakai putih. Aku sekejap je, aku Zohor asar je, korang dah jumpa aku, dia kata. Dia kata dia masuk Zohor, asar orang jumpa dia. Tapi bila keluar dah 3 hari dah. Pening kepala. Ni yang kita nak tanya juga. Jin ni dia ada waktu dia sendiri ke tidak? Waktu jin sama ke dengan waktu kita? Waktu malaikat sama ke dengan waktu kita? Sebab tu para ulama kita kata waktu itu bersifat nisbi. Nisbi ni dia bukan ada satu waktu untuk semua orang, untuk semua makhluk. Lain-lain makhluk ada lain-lain waktunya. Sebab tu dalam syurga kan kita, dalam neraka kita dengar orang diazab beratus ribu tahun. Pernah tak tanya soalan ni?
Macam mana orang yang buat dosa hanya dalam 60 tahun dalam hidup dia, dan sebelum meninggal mungkin dia taubat sikit, tapi sebahagian dosanya dia belum taubat, dia akan diazab dekat akhirat, tapi dia kena duduk ribu-ribu tahun. Di mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala? Hidup dekat dunia 60 tahun tapi kena azab 1000 tahun. Di mana keadilannya? Pernah tanya tak soalan ni? Kalau anak tanya macam nak jawab? Kalau cucu tanya macam mana? Tok, kita hidup sekejap dekat dunia ni tapi kena azab ratus-ribu tahun, kenapa? Adil ke Tuhan ni? Mungkin penjelasan yang kita boleh berikan adalah ini adalah dimensi waktu yang berbeza. Dirasakan seperti ribuan tahun, tetapi kalau nak mengukur dengan ukuran dunia ini, dia tidak berbeza dengan jangka waktu kehidupan kita. 1 minit di sini sama ke dengan 1 minit di alam jin? Lain, saya yakin lain. Sama ke 1 minit di alam malaikat? Sama ke 1 minit di alam syurga, di alam neraka? Maka di sini kita faham bahawa waktu itu bukan bersifat mutlak. Dia bukan ada satu waktu untuk semua. Sama juga dengan ruang. Macam mana malaikat maut cabut nyawa orang ramai-ramai serentak? Kita tak tanya soalan-soalan ni kan? Siap-siap soalan ni akan ditanya. Lagi banyak orang akan tanya soalan ni. Anak-anak kita, cucu-cucu kita akan keluar soalan-soalan ni. Sama ada awak suka atau tak suka. Sebab orang-orang bukan Islam sudah mula cocok untuk bertanya, suruh kita jawab soalan-soalan ni. Bukan salah diorang pun, diorang nak tahu. Kita kena jelaskan. Macam mana malaikat maut boleh cabut nyawa seorang kat sini, lepas tu seorang mati, nampak timing dia macam serentak. Mati kadang-kadang in the same second. Satu meninggal kat Afrika, satu meninggal dekat Malaysia. Kalau yang kena nuklear bom pula, serentak meninggal juta-juta, ratus ribu orang meninggal serentak. Macam mana tu? Sebab malaikat itu bergerak dengan kecepatan cahaya kan. Kalau mengikut teori fizik, cahaya ni, kalau awak bergerak dengan kecepatan cahaya, ruang awak tidak sama dengan ruang orang yang bergerak kurang daripada kecepatan cahaya. Bahkan dikatakan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan cahaya, dia tidak terikat dengan ruang. Tak apa, tak faham, tak ada masalah. Ni bagi siapa yang nak kaji. Yang nak kaji, buat kajian terus. Belajar tentang the speed of light. Belajar berkenaan dengan hakikat para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita lihat dalam buku-buku akidah, satu bab saja yang diceritakan sangat pendek. Biasanya bab malaikat, kalau awak perasan. Bab Allah memang panjang, bab Nabi panjang, bab Quran panjang, bab akhirat panjang, bab qadar-qadar pun panjang. Tapi bila masuk bab malaikat, pendek saja. Tidak banyak yang diceritakan. Tapi Nabi beritahu kita beberapa perkara tentang malaikat. Nabi kata apa? Malaikat itu dicipta dari cahaya. Dan apakah hakikat cahaya itu? Cahaya ini apa? Kan? Nabi kata jin itu dicipta daripada api. Min marijin min nar. Dan kamu manusia dicipta daripada perkara yang kamu dah tahu, iaitu tanah lah. So manusia dicipta dari tanah, jin dicipta daripada api, malaikat dicipta daripada cahaya. Kalau kita lihat ni 3 makhluk utama ni, malaikat ni dia lebih dekat kepada rohani, manusia lebih dekat kepada jasad, kita makhluk tanah. Jin ni dia nampak dekat tengah-tengah. Sebab api tu dia ada sifat jasad dan dia juga ada sifat rohani. Dia cahaya kan, dia pun bercahaya juga api tu. Sebab tu silap kalau kita kata jin ini 100% bersifat rohani. Sebab kalau api, boleh kita kata api itu bersifat rohani 100%? Tidak. Ini misteri-misteri alam Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan nak kata saya ada jawapan yang tuntas. Tak, ini hanya persoalan yang kita tanyakan. Persoalan yang kita tanyakan. Poin yang saya nak sampaikan di sini adalah tidak ada di sana satu waktu sahaja untuk semua alam ataupun satu ruang saja untuk semua alam. Kalaulah di kalangan hamba-hamba Allah saja sudah ada waktu yang berbeza-beza, ruang yang berbeza-beza, maka tidak layak untuk kita pasakkan Allah atau pasangkan Allah dengan waktu maupun ruang. Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa memerlukan waktu, tanpa memerlukan ruang. Kerana dahulunya dia wujud tidak ada waktu, tidak ada ruang. Sekarang ada waktu dengan ruang.
maka mustahil dulu dia tak perlukan waktu dengan ruang. Sekarang ni kita tanya dia dekat mana, dan sekarang ni dia umur berapa. Itu soalan yang tidak patutkan kita tanya kepada berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau awak tanya di mana dia, seolah-olah dia memerlukan tempat. Dulu dia tak perlukan pun. Dulu tak ada tempat pun, tak ada ruang pun, dia wujud. Satu lagi contoh, waktu ni. Saya rasa ramai dekat sini pernah dengar, atau mungkin ada yang pernah mengalami sendiri. Benda yang belum berlaku tapi sudah berlaku. Dia dalam masa yang sama belum berlaku, tapi dia sudah berlaku. Apa tu? Masa hadapan yang berlaku sekarang. Macam mana tu Ustaz? Dah kata masa hadapan lah, macam boleh masa hadapan berlaku sekarang? Ini mimpi tentang perkara yang akan terjadi. Kita biasa dengar kisah ni. Ini bukan terhad kepada para nabi ataupun para wali-wali Allah saja. Kadang-kadang orang biasa mendapat mimpi seperti itu. Dia mimpi perkara A, B, C berlaku. Masa berapa tahun tepat berlaku seperti mana yang dia mimpi. Dalam mimpi dia bertemu dengan orang-orang tertentu yang dia tak pernah jumpa. Akhirnya dia betul jumpa orang tu. Dan perjumpaan tu exactly seperti dalam mimpi dia 10 tahun lepas. Jadi soalan saya, dia dah jumpa orang tu ke belum jumpa sebenarnya? Dia dah jumpa lah, dalam mimpi tu dah jumpa. Tapi di alam realiti dia belum jumpa. Tapi sebenarnya dia dah jumpa. Tengok, masa hadapan yang sudah berlaku. Uish, pening kita. Ini hakikat waktu ni. Kalau waktu je kita dah pening kepala nak faham, apatah lagi Sang Pencipta waktu dan ruang. Sebab tu bila kita sebut Allahu Akbar, fahamkah kita apakah akbar itu? Apakah maha besar itu? Cakap tentang waktu saja kita dah boleh pening kepala dah. Allah tidak terikat. Maksudnya pada Allah tidak ada sekarang, tidak ada nanti dan tidak ada kemudian. Macam mana tak ada sekarang, tak ada nanti, tak ada kemudian, Ustaz? Sekarang, nanti dan kemudian untuk makhluk saja. Sebab kita terikat dengan waktu, Allah tidak. Bagi Allah semua sudah berlaku dan semua sedang berlaku dan semua sebelum berlaku. Boleh faham? Tak boleh. Jangan kata boleh faham. Memang tak boleh faham. Tapi paling tidak kita boleh terima hakikat adanya sesuatu yang wujud tanpa terikat dengan waktu. Sebab di alam kita sendiri ada dimensi-dimensi waktu yang berbeza-beza. Cukuplah rasanya kita berpening-pening malam ni. Tapi bagi siapa yang faham, dia boleh bantu dia dalam solat dia. Bila sebut Allahu Akbar tu rasa dia lain. Bila lihat alam Allah ni rasa kita lain dah. Sebab orang yang berilmu pandang alam lain dengan orang yang tidak berilmu pandang alam. Bila kita lihat ke langit, orang yang berilmu nampak lain, orang yang tidak berilmu nampak lain. Tanya soalan je, macam mana langit tu biru? Bukannya ada atap, kan? Tapi warna biru. Apa benda yang buat dia jadi warna biru? Ya, itu je satu soalan yang menarik sebenarnya untuk kita tanyakan. Anak-anak kita belajar benda ni kat sekolah. Dia sepatutnya timbul daripada persoalan orang-orang beriman. Keluar dari masjid, lihat alam Allah. Ya Allah, maha hebatnya penciptaan Engkau, ya Allah. Ajarkan aku sekelumit ataupun setitis daripada ilmu-Mu, ya Allah. Supaya dapat membantu kami untuk lebih khusyuk dalam solat kami. Supaya dapat membantu kami lebih cinta kepada Engkau dan lebih cinta kepada agama Engkau, lebih cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama, ilmu itu bersifat rohani sebenarnya. Ilmu itu adalah makanan rohani kita. Ilmu itu seharusnya membangkitkan semangat rohaniah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita belajar ilmu-ilmu macam ini, kita akan merasakan betapa kecilnya kita sebagai manusia, betapa hinanya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya perkara yang kita tidak tahu. Tapi janganlah kita biarkan tidak tahu. Allah suruh kita kaji. Jangan asyik kata banyak kita tak tahu, jahilnya kita. Betul lah jahil, betul lah banyak tak tahu. Carilah tahu. Dapat pahala cari tahu. Kalau silap pun tak apa, Allah maafkan. Dengan syarat cari ilmu dengan syarat yang betul, dengan cara yang betul. Bila cari dengan syarat, dengan cara yang betul, silap pun tidak akan disalahkan. Minta ampun pada Allah kalau tersilap, ya. Tapi cari ilmu dengan cara yang betul. Jangan cari ilmu secara sembarangan kemudian salah, itu kita bertanggungjawab.
Itu kita bertanggungjawab. Ada soalan? Jangan takut ya. Apa yang saya sampaikan 100% hari ini mungkin yang difahami 20% saja, ataupun 30, ataupun 40, ataupun 50, masing-masing ada bahagian masing-masing. Mungkin tidak faham hari ini, mungkin dalam masa berapa hari boleh faham, atau berapa bulan, ataupun berapa tahun. Bila kita tambah ilmu kita, nanti kita akan faham perlahan-lahan, insya-Allah. Okey. Saya mintalah buat kajian, buat homework sikit ya. Khususnya mereka-mereka yang masih bersekolah, masih kat universiti, dalami betul-betul. Dan bila belajar fizik, bila belajar matematik tu, awak kena tahu ia berkait sangat rapat dengan ketuhanan, ia berkait sangat rapat dengan tauhid, ia berkait sangat rapat dengan ilmu akidah kita sebenarnya. Dan ulama-ulama kita dulu mencetuskan kajian-kajian saintifik ini kerana mereka nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia nak kenal Allah, dia kena kenal alam ini. Itu yang dia orang bincang tentang alam itu apa. Di situlah keluarnya ilmu sains dan sebagainya. Apa yang dipanggil atom tu, benda yang paling kecil apa? Itu yang dia start bincang benda-benda tu. Apa atom ni, apa molekul ni, apa jauhar ni, apa jisim, apa jauhar fard. Mereka bincang benda-benda ni. Dia bermula daripada nak kenal Tuhan. Timbullah ilmu sains, timbullah kajian-kajian saintifik. Sebab nak kenal Allah. Nak kenal Allah, kena kenal alam ini. Sebab tu dalam Quran Allah kata tengok alam ini. Allah suruh tengok alam ni. Fala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat kepada unta tu bagaimana ia dicipta? Allah suruh kita tengok alam. Satu kata-kata yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man arafa nafsahu arafa rabbah. Sesiapa yang kenal diri kenal Tuhan. Tengok. Kenal alam, kenal Tuhan. Ada orang salah faham, ustaz, hadis tu bermaksud kita ni Tuhan ke? Bukan. Awak kenal diri awak, awak tahu lemahnya awak, awak tahu maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Awak tahu betapa kecilnya awak, betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa jahilnya awak, betapa alimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang difahamkan daripada hadis tersebut. Siapa yang kenal diri, siapa yang kenal kelemahan diri, siapa yang kenal hakikat dirinya, dia akan kenal betapa hebat dan betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat dia kena faham alam. Nak kenal Allah juga kena faham alam. Wallahu a'lam bissawab. Kalau tidak ada apa-apa soalan, mungkin ada yang tak selesa bertanya secara terbuka, nak tanya saya lepas ni, insya-Allah saya boleh duduk sebentar, insya-Allah ya. Semoga bermanfaat. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah redha dengan apa yang kita buat, supaya kita diberikan keikhlasan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.